lanabluwannakum, tu ada sumpah gitu kan. Sungguh, demi Allah, sungguh kami benar-benar. Mana makna benar-benar? Nun yang bertasydid. Sungguh-sungguh. La tu lagi, sumpah lagi. Na tu lagi. Kemudian barulah makna dia nabluwa, bala. Bala ni ibtila. Ibtila ni menguji, mentes, mencuba gitu. Sungguh kami benar-benar akan menguji kamu. Kita kamu, dia dia kurang tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni kata, sungguh kami akan menguji, mengibtila kamu, mencoba kamu, sehinggalah dengan cobaan itu kami tahu, kami mengetahui mujahidin, mana yang orang-orang yang betul-betul mujahid, yang berjihad, yang sungguh-sungguh di kalangan kamu, wasabirin, dan kami tahu orang-orang yang sabar di kalangan kamu, dan kami akan uji akhbarakum, berita-berita kamu dalam bentuk nyata. Jadi tuan-tuan, ayat ni kita ni akan diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang tak diuji. Ciptaan manusia ni pun seperti firman Allah dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan Allah Ta'ala itulah yang mencipta mati dan hidup. Fungsi dia apa? Guna mati kemudian hidup di akhirat besok. Mati dulu, kemudian hidup nanti di akhirat. Gunanya semua ni untuk mengibtila, menguji kamu, mencuba kamu, mana di antara kamu yang paling baik amal. Jadi yang nak diuji ni mana yang paling baik, bukan paling banyak. Kadang kalau kita pergi sini mungkin jarang lah. Kalau kita pergi Makkah, Madinah tu kan, perhatikan tu jenis-jenis orang sembahyang, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun, 2 rakaat bangun. Tak mana rukuk, tak mana. Tak nak. Allah Ta'ala nak ahsan, yang paling baik amalan, bukan yang paling cepat dan bukan yang paling banyak. Biasa kalau tarawih lah, kita sini biasa tarawih. Tarawih kan memang laju. Herannya kita ni, bila kita tarawih ni, sembahyang gitu tu, ayat dia panjang, tapi rukuk sekali juga. Tasyahud tu, kita baru asyhadu an la ilaha illallah, dia dah assalamualaikum, assalamualaikum. Selepas tu ada salawat. Setengah-setengah masjid ada salawat, 3 kali salawat. Tapi bila di dalam sembahyang, salawat tu kedaput sekali pun tak sampai. Allah SWT oleh Markan dan Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila selawat tu aja panjang-panjangnya ayat selawat. Tengok tu, bukan ahsan tu. Sebab selawat ke, zikir ke, ayat Quran ke, doa ke dalam sembahyang tu adalah yang terbaik sepatutnya kita persembahkan. Ini dalam sembahyang kira benar dengan selawat tongkol aja, tak pendek. Tapi bila di luar sembahyang, kan tengok tu. Sepatutnya kita sembahyang ni buat betul-betul lah. Subhana rabbiyal a'la tu betul, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, 3 kali sempurna. Ini dah sembahyang sekali, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar kan. Tapi di luar sembahyang, rajin pula. Sampai pukul 10 tak apa. Tak betul. Okey, balik kita ke ayat tu. Liyabluwakum. Allah cipta mati dan hidup ni untuk ibtila, mencoba kamu, menguji kamu. Begitu juga Ankabut. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia ni dia
tinggalkan macam tu saja. Bila dia mengatakan beriman, mereka berkata beriman, lepas tu biarkan ayutraku, biarkan macam tu je. Wahum la yuftanun, mereka tidak diuji. Bila beriman, maka diuji. Dan ujian yang paling besar adalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Berat ujian mereka, digergaji kepala mereka, dibakar tubuh badan mereka. Jadi tuan-tuan, kita ni tak ada ujian kan? Senang. ada juga ujian. Cuma taklah macam Nabi-Nabi, taklah macam wali-wali ujian, taklah macam pejuang-pejuang. Semua ada ujian. Isteri diuji, perkahwinan kita ujian. Kalau semuanya berjalan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, okey. Tapi kadang-kadang kita diuji dengan penyimpangan-penyimpangan. Mak kita ada, isteri kita ada, dua-duanya bersepakat, okey, aman daripada ujian mak dan isteri. Tapi bila dua-duanya ni bertentangan, mak nak merah, menantu dia nak biru, kita duduk di mana? Salah. Sepatutnya kita bukan memihak ke mak, bukan memihak ke isteri, tapi memihak kepada kebenaran. Cuma nak pandai-pandai lah mengatur. Jangan sampai kasar pada ibu, dan jangan sampai zalim pada isteri. Jadi anak pun macam tu, diuji. Diuji sepanjang hayat kita, mesti mengajar anak tu supaya jangan dia terlencong, terseliuh akidah dia. Sehat itu ujian. Gunakan kesehatan itu ke mana? Untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta ujian. Dia bukan Allah Taala bagi macam-macam tu je. Dia nak uji, ke mana kau gunakan harta? Sedekah ke? Kau masukkan dalam peti besi yang tak keluar-keluar duit tu kau? Semua. Jadi tuan-tuan, nikmat kita diuji, sakit kita diuji, sehat diuji, sakit pun diuji lagi lah. Cuma kita kadang-kadang perasan kita bila sakit, ni ujian Tuhan kan. Tapi bila kita senang, bila kita sehat, banyak duit, kita seakan-akan tak ada ujian lagi. Padahal diuji. Jadi dalam segala tindakan kita, Allah Ta'ala uji. Jadi mesti luluslah. Maknanya bila kita berharta, belanjakan dia. Cari harta, carilah yang halal. Jadi bila kita dalam keadaan orang yang sempit rezeki, rezeki kita tak terbatas lah, rezeki kita terhad. Jadi nak mencari rezeki itu macam mana? Ujian. Kadang-kadang kerja nak dapatkan rezeki tu, kadang-kadang ada yang tak syariat pun tak patuh syarat. Terbuka lebar peluang untuk itu. Kita diuji. Masuk ke dia? Ambil tak kerja ni? Sedangkan kerja tu tak patuh syarat. Dengan ribanya, dengan haramnya. Umpama kan, kita sabar nak cari yang patuh syarat. Bila patuh syarat pula tertutup, kemungkinan untuk sana tu tertutup, mungkin jauh sikit, lama sikit. Jadi kita nak sabar tunggu yang sana ke nak yang segera ni. Itu ujian. Tapi pastikan kita yakin bahawa bila kita betul-betul beriman kerana Allah Subhanahu wa taala, peluang akan ada. Manusia ni takkan dicabut nyawanya sebelum disempurnakan rezeki. Cuma lambat atau cepatnya je lah. Sabar. Jadi tuan-tuan, simpulannya, walana beluwannakum, sungguh pasti kami akan uji kamu, ibtilah kamu. Jadi maknanya berhati-hatilah kita dalam hidup ni. Jangan langgar Allah Subhanahu, jangan langgar hak-hak syarak, hak-hak Allah Subhanahu wa taala.
pastikan kita dalam keadaan berjalan di atas garis Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab kita ni kadang-kadang bila tak diuji, bila senang menang aja kan kita rasa Allah Taala baik dengan kita. Tak. Jawapannya tak. Jadi berhati-hatilah dengan kehidupan yang sentiasa penuh dengan ibtilah, penuh dengan ujian-ujian. Itulah makna dia walana beluan nakum. Cuma dalam ayat ni dia menceritakan peperangan lah, ujian untuk perang lah. Cuma tak disebut di situ supaya ujian tu dapat dipahami secara meluas. Tapi dalam konteks ayat ni yang suruh perang hari itu, artinya kami akan menguji kalian dengan perintah dan larangan. Jadi orang beriman ni dia nak diuji dengan perintah dan larangan. Perintah buat, larangan berhenti. Dua je. Ayat Quran isi dia dua je. Bagaimana dikatakan oleh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, if'al la taf'al. Buat, satu lagi jangan buat. Jadi tak banyak sangat sebenarnya tuntutan Al-Quran tu kan. Buat, jangan buat. Guna dia ujian itu adalah hatta nak lama, supaya kami tahu dalam bentuk nyata lah. Allah Ta'ala tahu apa kita ni ke mana. Belum lagi kita lahir, Allah dah catatkan ke mana kita ni kan. Cuma nak tahu dalam bentuk nyata, bentuk lihat, supaya orang yang diuji itu nampak, dia perasan, oh ni ujian tu lulus ke tidak tu nampak. Jadi diuji. Jadi hatta nak lama tu seperti yang dikatakan di bawah sekali tu. Maknanya Ibnu Abbas berkata dalam Al-Quran tu, bila hatta nak lama tu maknanya li nara, supaya kami melihat, li nak lama, supaya kami dapat melihat dalam bentuk nyata. Allah Ta'ala dah tahu mana yang mujahidin, mana yang sungguh-sungguh dalam beragama ni, mana yang main-main, mana yang munafik. Allah Ta'ala tahu. Cuma mengapa dia diuji? Supaya kita sendiri pun terasa kita ni lulus atau tidak. Puas hatilah kalau kita lulus. Macamlah budak sekolah kan, cikgu dah tahu budak ni memang tak lulus punya. Yang tak boleh harap banyak makan dodak, ya kan? Dodak pula, bukan dodak biasa, dodak hijau, ya? Tapi perlu diuji. Bagikan soalan-soalan supaya bila dia lulus, bila dia tak lulus, memang padan aku tak lulus. Bila orang yang rajin tu, kita tahu, cikgu pun tahu dia ni memang mumtaz, cemerlang lah. Tapi kenapa diuji juga? Supaya bila dia lulus dalam ujian tu, boleh dia jawab, dia senang hati, puas hati. Jadi itulah namanya hatta nak lama, sehingga kami mengetahui, mana sebelum atau tidak diujiankan, tidak dicoba pun Allah Ta'ala dah tahu mana yang mujahidin, mana yang sabirin, mana yang tak sabirin. Tapi tak nak lama, sehingga kami tahu, sehingga kami lihat dalam bentuk nyata. Itu makna dia. Jadi jangan ada terdetik di hati kita, oh Allah Ta'ala tak tahu, kecuali selepas ibtilah, lepas ujian. Tidak, Allah Ta'ala tahu. Cuma faedah dia untuk kita, supaya kita puas masing-masing. Supaya bila masuk neraka besok, puasan. Ini aku dulu gagal di sini. Ini aku dulu jadi orang orang yang kafir akan mengaku, patutlah kami dimasuk neraka, yang kami berbohong dulu. Jadi oleh sebab itu, hatta nak lama tu jangan tersilap arti. Dia kata betul, agar atau supaya kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di kalangan kamu. Jadi maknanya bila dalam ujian itu kita sabar, ujian dengan kesenangan. Dan Tuhan lalu dulu sebutkan,
kita ni kalau diuji dengan bencana, dengan bala, bahasa kita lah, bala ni bencana lah. Ramai yang tahan. Hatta orang kafir pun tahan dengan cobaan-cobaan seperti ini. Dengan tak adanya makanan, dengan susahnya kehidupan, ramai yang sabar. Masuklah Sabarudin dan Sabariah kan. Tapi bila diuji dengan kesenangan, ramai yang gagal. Kecuali lah orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul beriman. Itu yang tak gagal. Jadi kita hati-hatilah bila tak dicuba dengan sakit, dengan musibah. Jadi kita dicuba, diuji dengan kesehatan, dengan harta yang ada dan sebagainya. Tapi kesimpulannya mana-mana pun ujian, mana-mana pun kita nak uji, ibtilah, mana yang bersungguh-sungguh, mana yang sabar. Ujian dia ujian kesabaran. Kesabaran menggunakan harta, kesabaran menggunakan kesehatan tadi. Wa nabluwa akhbarakum. Kami cuba untuk menyatakan baik dan buruknya hal ehwal kamu dalam bentuk nyata macam tu, supaya kamu dapat mengetahui bentuk nyata kamu, hal ehwal kamu buruk ke baik ke, itu juga akan dinyatakan dalam ujian itu nanti. Jadi katanya kalimat agar kami mengetahui tidak bermakna bahawa sebelumnya Allah Ta'ala tidak mengetahui, bukan macam itu. Ini keterangan hatta na'lama tadi. Kerana tidak ada keraguan sedikit pun pada ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang azali. Yang azali ni yang sedia ada lah, yang dari awalnya kita belum lahir, kita sudah dicatat secara azali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawa dia macam ni, budak ni macam ni, besok budak macam ni. Kita pun tak tahu kita ke mana, Allah Ta'ala dah tahu apa terjadi besok pada kita, di mana kita mati, di mana kita ditanam, Allah dah tahu. Cuma selama kita belum tahu ni, berusahalah, berusahalah. Kita ni ke kanan ke kiri ke, Allah Ta'ala dah tahu. Cuma kita tak tahu. Tapi kita mesti berusaha. Tak boleh tawakal. Allah Ta'ala dah tulis dah. Tak boleh tawakal. Tak boleh macam tu. Dia mesti ada ikhtiar. Apa dia kata? Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua manusia ni, dia mudah untuk apa dia diciptakan. Kita dicipta untuk apa? Untuk syurga ke neraka. Semuanya dia akan mudah kerja untuk itu. Jadi kalau kita ahli syurga, tanda dia apa? Mudah saja nak kerja syurga. Nak sembahyang mudah, bangun sembahyang ke masjid berjemaah mudah. Tapi kalau ada bangsa manusia, dia mudah saja nak buat jahat. Kalau mengumpat tu dia paling mahir. Mencuri orang dia paling mahir. Hati-hati lah tu. Jadi maknanya dia sudah dimudahkan untuk yang jahat-jahat. Itu tanda lah tu. Jadi kita ni takutlah. Takutlah kita ni ke mana kita mahir, ke mana kita mudah. Kita usahalah. Kalau mudah untuk tak elok, usahalah kita supaya jangan buat yang elok. Akhirnya nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala punya pandai lah. Itu nama dia. Dari azali pun Allah Ta'ala dah tahu. Dan setiap yang telah Allah tetapkan pasti berlaku. Ni ke syurga, ni ke neraka, itu pasti berlaku. Namun yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah agar Allah melihat, agar nampak dalam bentuk kelangsungan kejadian. Maksudnya nampak proses itu. Walaupun Allah dah tetapkan, tapi dia nak bagi tahu proses itu macam mana. Kerana itulah Ibnu Abbas berkata, mengomentari, memberi komen firman Allah Ta'ala yang semisal dengan ayat di atas, hatta na'lama tu, makna dia adalah agar kami mengetahui. Illa lina'lama atau hatta na'lama, kecuali kami nak mengetahui itu
bermakna agar kami melihat, nampak dalam mata kasar orang manusia-manusia semua, supaya masing-masing tidak ada hujah nanti pada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa macam ni, kenapa macam ni. Tak ada dah, sebab dia buat apa, dibalas. Kalau kita tak tahu, tiba-tiba dah kono je kan, apa pasal? Ni usaha tu kita tak perasan, tapi bila dah diuji, ada peperangan, ada musibah, ada kesenangan, kita menghadapinya macam mana. Jadi bila kita hadapi dengan iman, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kesabaran, maka kita dapat hasilnya puas. Kalau yang tak sabar tu puas jugalah dengan hasil ketidakberimanannya tu. Kemudian ayat 32. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir. Kita tengok muka surat 37. Gugurnya amalan orang-orang kafir serta perintah untuk menghalang mereka dalam peperangan. Jadi kata dia, Allah mengabarkan tentang orang-orang kafir, memberitahu tentang orang-orang kafir yang menghadang manusia, menghalang manusia dari jalan Allah. Mereka menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan murtad dari keimanan setelah petunjuk Allah dijelaskan kepadanya. Allah memberitahu bahawa orang-orang seperti ini sama sekali tidak akan membahayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, justru merekalah yang membahayakan diri mereka sendiri. Kelak pada hari akhirat mereka akan merugi. Maknanya apa? Orang yang tak sabar, jatuh dalam ujian tadi, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Kafir ni apa tuan? Kafara. Kita ada doa, kafir anna sayyiatina, tutupi dari kami kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami. Jadi kafaru ni orang yang menutupi akal dia daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya sebenarnya, tapi tak nak. Dia percaya kepada Allah Taala, Tuhan Allah, walaupun pelet sikit kan, Tuhan Allah. Tuan-tuan, kufur ni, kafir, orang kafir ni, orang perbuatan tu kufur. Kufur ni ada bermacam, ada dua macam paling kurang istilah agama ni. Ada kufur bawah. Bawah bukan bawah, bawah. Kufur yang nyata, tak menyembah Allah, menghina Allah. Itu kufur nyata. Tapi ada kadang-kadang kufur tu tidak keluar dari agama, tapi dia kufur juz'i. Juzuk kufur, bahagian-bahagian dia kufur. Dia puasa tapi tak sembahyang. Macam tu. Dia sembahyang, dia puasa, tapi sama jiran dia tak berbuat sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hatilah kita, hati-hatilah kita. Kita kalau boleh udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam tu kafah, secara menyeluruh. Kita ni kadang-kadang masjid, okey, rajin umrah tiap tahun, haji selalu, sembahyang tak kira dah lah. Itu ibadat yang ta'abudiyah. Ada ibadat-ibadat yang sosial, berkelakuan baik. Kita kadang-kadang tengok, kita sendiri pun kadang-kadang kan sembahyang rajin, tapi kelakuan kita Masya Allah, sama jiran kita tak baik, adik-beradik kita patah harang. Maknanya juz'i. Sembahyang okey sebab free, tapi bila sedekah, bila zakat, berat sebab bayar kan. Itu namanya kufur juz'i. Yang kita takut kufur juz'i ni, dia merebat. Kalau tidak pun merebat,
dia tetap kena basuh, wancuk perlu, bersihkan dulu. Walaupun tidak kekal dalam neraka, tapi neraka tu macam tu lah. Neraka api yang di dunia ni pun tak tahan kita nak menadahnya, apalagilah api yang di akhirat. Saya ada dalam Facebook saya masukkan tu gunung yang tak tahulah di negara mana, digambar api tu keluar dari gunung batu, mencari tempat laluan api tu, batu-batan, batu gunung tu luluh masuk ke laut. Jadi gunung batu yang besar, yang hitam tu luluh, cair bantai api. Itu api dunia. Jadi bayangkanlah macam mana sakit. Alhamdulillah, selalulah kita berlindung daripada api neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Ya Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Amalkan. Mudah-mudahan neraka dengar. Neraka pun doa, ya Allah, hindarkan dia daripada aku, kan. Kita baca hadis masa pagi, pagi Ahad. Jadi bila kalimat kafir ni, innal ladzina kafaru, kita jangan terasa aku ni bebas, aku ni bukan orang kafir, ni orang-orang sana lah ni, jangan. Itu orang sana tu, itu kufur bawah, kufur zahir, kufur yang keluar dari agama. Jadi kita cek diri kita, aku ni walaupun tak jadi kufurun bawahun tu, kufurun zahirun tu, tapi juz'i tu kan kadang-kadang part by part tu mungkin ada kita buat. Jadi hati-hatilah kita dengan apa ni, dengan sifat-sifat kekufuran. Oleh sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya benda-benda yang kecil ni Allah jauhkan daripada kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu penting, supaya kita sentiasa bersyukur, sentiasa ingat Tuhan. Jadi buat kerja-kerja taat ni berterusan. Jangan sampai kita menjadi kufur juz'i. Kemudian wasaddu an sabilillah. Orang kafir itu juga secara iman, secara dalaman dia tak nak beriman. Hati dia keras, tak nak mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan, tak nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati dia. Kemudian dari segi tindakan pula, wasaddu an sabilillah, dan mereka menghalang orang daripada sabilillah. Itu perangai orang kafir. Dan perangai ini ramai yang kadang-kadang orang kita buat. Jadi dia tidak kafir yang keluar daripada Islam, nampak. Dia mengatakan aku orang Islam, tapi kerja-kerja dia kerja orang kafir. Saddu an sabilillah. Ada lagi hura-hura supaya tahfiz ni semua tutup. Orang Islam tu, bukan orang kafir. Puasa tak? Jadi ramai orang tidak kafir dengan yang zahir tadi, tapi kalau dia kafir ni dia buat. Saddu an sabilillah, menghalang orang daripada sabilillah. Menghafal Quran sabilillah, dan dia kerja mulia, nak hapuskan semua ma'had tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz ini dihapuskan. Dia baru mencadangkan lah. Mudah-mudahan tak ada lah yang menerima. Tapi suara tu ada dari orang Islam, bukan daripada innal ladzina kafaru yang zahir tadi. Innal ladzina kafaru yang juz'i tadi lah. Kalau dia ada apa? Saddu an sabilillah, menghalang orang daripada sabilillah. Jadi hati-hatilah. Kemudian kita ni dah macam itulah keadaan akhir zaman ni.
kewajiban kita lah, mak bapak ajar anak-anak kita. Yang macam ni tak boleh, macam ni tak boleh.